Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab yakni Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang sangat luar biasa. Al-Quran itu as reference manual untuk hidup tadi. Yang membentuk akhlak kita ini sebagai seorang muslim. Adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril kepada seluruh manusia sebagai petunjuk dan rahmat kita ni dan mempunyai peraturan-peraturan agar apabila kita manusia memegang Al-Quran, insyaAllah kita ni tidak akan sesat. Dan membawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna al-dhikra. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran sebagai reminder, sebagai peringatan. So for me, Al-Quran ni baca Al-Quran dan terjemahannya, ia merupakan satu teguran dan nasihat dari Allah. Bila kita ni rasa down, Bila dalam keadaan sedih, insyaAllah Al-Quran ada solusinya. saya ingin lebih mempelajari lebih dalam lagi dari segi tajwid, makna dan tarannum Al-Quran. Tip yang saya ambil untuk Mengambil peluang untuk membaca Al-Quran samping kesibukan saya di dalam universiti dan menghalusi bacaan tajwid. Jadi sahabat yang boleh memberi peringatan bersama-sama, sahabat yang boleh memberi teguran nasihat. Disebabkan mereka pun mendapat nasihat dan teguran daripada Al-Quran sendiri, dan mereka akan adalah men-share lah, kira macam arah diri ini juga. InsyaAllah cukup. Kalau dibaca saja, insyaAllah dapat pahala. Tapi untuk lebih mencukupkan lagi, seseorang itu hendaklah membaca Al-Quran dengan menggunakan mata hatinya Better untuk tadabbur lagi Al-Quran itu. amalkan dan menyampaikan ilmu Al-Quran kepada orang lain. Kita ni harus tahu maknanya ayat-ayat Al-Quran itu supaya tadi lebih mendalami hayati isi kandungan Al-Quran. sebab teguran Allah itu maksud apa yang Allah ingin sampaikan kepada tadi. sangat berguna lah untuk diri kita ni, membina diri kita ni. Tani dapat rasa nikmat sebalik Al-Quran itu. Dalam surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, yang bermaksud petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Therefore, Al-Quran ini perlu difahami. Surah Al-Baqarah ayat kedua 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini bermakna Allah menguji kita menurut apa yang kita sanggup. Surah Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan solat dan sabar. Sungguh Allah beserta orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi yakni perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Surah Al-Fatihah sendiri ada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami sembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Menunjukkan bahwa ayat ini saya bukan siapa-siapa, cumalah hamba Allah, dan pada Allah saya mohon pertolongan. Ini meminta ihdinas siratal mustaqim, dan Allah akan sentiasa memberi. Kalau tadi selalu baca surah Al-Fatihah tu, Allah akan berilah hidayah tu, insyaAllah. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran ada kemudahan. Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Boleh meningkatkan pertuturan dalam bahasa Arab, alhamdulillah. Macam surah Al-Mulk boleh menghindar daripada siksa kubur. Ketenangan dari membaca Al-Quran. Alhamdulillah ia bagi guidance dan Dapat faham purpose Tani di dunia ini, supaya Tani itu lebih bersabar, bersyukur kepadanya dengan segala nikmat yang dia bagi. Tani dapat mengetahui cerita kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Dengan sendirinya, kalau Tani membaca Al-Quran itu, Tani dekat kepada Allah SWT. Di dunia
kami petunjuk yang benar ke jalan Allah. Al-Quran akan datang sebagai syafaat. Syafaat kepada kita ni. Sebagai itulah ganjaran kita ni di akhirat. Kalau baca Al-Quran, tentunya Allah akan beri ganjaran, peringatan yang ada pada Al-Quran itu untuk membina diri ini, insyaAllah menjadi yang lebih baik. InsyaAllah manfaat Al-Quran ke arah diri sendiri dan membaca kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Dia mengajarkan yang pertolongan Allah itu sangat dekat arahkan diri sendiri. Mengubah cara saya berfikir dan membuat keputusan. Dan juga pada diri saya, Al-Quran ini boleh mengimprove akhlak kita ni sebagai manusia, kerana Al-Quran ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Agendanya tubuhnya Al-Quran ni sebenarnya untuk melahirkan belia yang cinta Al-Quran lah. Sepertinya bermula dengan Al-Quran, sebab the Prophet sendiri Muhammad SAW, educationnya pun start dengan Al-Quran, sehingga akhlaknya pun seperti Al-Quran. So the best thing to change untuk menjadi insan yang baik adalah mula dengan Al-Quran sendiri. Kami mempelajari tajwid, teranim Al-Quran dan makna-makna ayat Al-Quran itu sendiri supaya kami faham. Dan kadang-kadang jemput penceramah dari luar dan aktiviti diadakan untuk menambah klub ini lebih menarik. Kalau mengikut pengalaman belia ni, mereka macam takut untuk membaca Al-Quran disebabkan malu untuk membaca Al-Quran kerana mungkin dia tak tahu membaca. Para remaja sekarang banyaknya minat aktiviti-aktiviti mungkin Dan menarik minat mereka yang memberitahu keindahan Al-Quran ni, seperti dalam aktiviti-aktiviti ini kami boleh Berkawan rapat dengan mereka, Selitkan dengan aktiviti seperti membaca Al-Quran. bertadabbur Al-Quran bersama-sama. Remaja boleh download aplikasi Al-Quran beserta tafsir pada smartphone atau tablet. Kalau tani share ayat-ayat Al-Quran, misalnya dengan sendirinya dorang membaca dan dorang sendirinya dapat mengingat. Dan bila diorang sudah terbiasa, mungkin diorang sendiri yang akan mencari dalam Mengadakan forum-forum tazkirah-tazkirah. berkongsi. pelajaran dapat diambil dari Al-Quran, kisah-kisah Nabi bahawa yang dorang dulu susah-susah tapi datang jauh pertolongan daripada Allah SWT. mungkin ada boleh menarik minat mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang Al-Quran. Baca Al-Quran tiap hari. Walau Sibuk mana pun anda, Dengan pelajaran tadi, dengan duniawi tadi, adalah ada masa untuk baca Al-Quran. tadabbur Al-Quran lagi. Luangkan even sedikit lah. walaupun seminit, InsyaAllah apa saja yang tadi buat akan dipermudahkan lagi. Bukan saja baca, Fahami dan dihayati. amalkan dan sampaikan Al-Quran untuk ilmu Al-Quran itu kepada orang lain. Boleh promo klub ni. Boleh? Silalah join Club Al-Quran. Masuklah klub Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatina Fika binti Haji Tarif, first year in Professional Communication and Media. I'm Nazmira, first year Historical Studies. My name is Yan, second year, first SAM, Professional Communication and Media. Nama Aziz, pelajar tahun 1 jurusan Biokimia. My name is Mustaqim, first year chemistry student. Ismi Faris, first year in School of Business and Economic. Start reading today. 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 Start reading today.